Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan Santai Sejarah. Video kali ini cikgu akan kongsikan tajuk-tajuk fokus SPM 2021. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita anak-anak SPM sambungan topik-topik kita nak belajar secara berfokus dengan memahami DSKP dan sedikit bimbingan berjawab dari Cikgu Santai Sejarah SPM. Cikgu dah selesai 4 bab tingkatan 4 bab 7, 8, 9, 10 dan dah selesai bab 1. Jadi anak-anak boleh lihat di channel dan jangan lupa subscribe lah channel cikgu untuk mendapat notification. Baik, hari ni Cikgu Santai nak terus kepada bab 2 berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Dia tulis 12.2 tapi kita bab 2 lah Okey. Apa yang kita akan tengok, kita akan belajar dalam bab 2 ini. Ada 4 subtopik. Yang pertama ni latar belakang. Yang kedua ialah tentang sejarah penggubalan, macam mana digubal undang-undang itu. Undang-undang bertulis, Inggeris dan sebagainya. Tumpuan hari ini ialah pada 12.2. Dalam bab ini, cikgu akan tunjukkan beberapa subtopik yang cikgu akan bersama dengan pelajar lah. Nanti cikgu akan tunjuk. Cikgu tunjuk dululah kita akan cuba melihat 2.1 insya-Allah pada hari ini, dan sambungan nanti 2.3 ini, dan kita akan juga tengok 2.4. Ini ialah berdasarkan tajuk-tajuk yang popular lah dalam modul-modul negeri. Okey, kalau kita tengok di sini seperti biasa, satu soalan diharapkan di sini. Satu soalan, mungkin 2. Mana tahu rezeki pelajar. Struktur pun ada, esei pun ada. Jadi 2 soalan dapat di sini. Baik. Apa yang kita nak belajar hari ini? Dia ada 2 tu. Memahami latar belakang, menjelaskan ciri. Kita nak pergi kepada nombor 1. Ini latar belakang. Kita nak pergi kepada sejarah penggubalan. Kita nak tengok berkaitan dengan sejarah perlembagaan. Tajuk ni dia berkait. Dia berkait sejarah, latar belakang, tapi ciri tu lain lah jadi 2 ini dia saling berkait di antara 12.1, 12.2. Kalau kita nampak di sini, apa kebat dia? Kemungkinan kemahiran berfikir. Pelajar kena memahami perkataan kepentingan. Apa tujuan kita mendaulatkan perlembagaan negara? Contoh, kita akan lebih dia hormati. Okey, good. Itu yang pertama. Yang kedua, kepentingan kita mematuhi undang-undang. Apa tujuan kita patuh undang-undang? Kerajaan kata jangan keluar rumah, kau duit banyak. Jangan keluar. Ada sebab. Ada kepentingan dia. 2. Yang ketiga, tanggungjawab rakyat nak memelihara. Ini dalam subtopik lain lah Jadi pelajar, ada 4 tu. Hari ini kita akan pergi kepada latar belakang. Bila sebut latar belakang ni macam sinopsis lah definisi lah Baik. Kalau kita tengok perlembagaan ini, dia kata apa tu latar belakang? Undang-undang tertinggi kan? Undang-undang tertinggi yang digubal sejak zaman Melaka dah ada ni. Ini asas. Diteruskan oleh zaman British sampailah hari ini. Dan kita nampak raja terus diterima sebagai pemerintah berdaulat. Okey. Jadi kalau kita tengok sini, apa yang pelajar perlu tahu dalam kita belajar subtopik ini? Okey. Dia ada 2 saja yang asas dia. Maksud, asas. Lepas tu kita kukuhkan lagi dengan apa sebab ini dia lebih kepada kebat lah
tujuan perlembagaan tersebut dibuat. Dan kalau tengok soalan yang cikgu letak ini soalan daripada Bagan Datuk. Dia tanya yang pertama tu asas. Dua undang-undang bertulis di negeri Melayu. Jadi pelajar pun tahulah undang-undang bertulis di negeri Melayu ni kita ada undang-undang hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka. Itu kita nampak ada jawapan di sini. Hukum kanun, undang-undang laut, hukum kanun Pahang, Kedah, Johor, Perak. Jadi kita nampak soalan yang pertama tu dia nak dua je. Dia nak dua saja. Kita tinggal yang ni dulu. Kita letak situ. Okey, dia nak dua. Maka kita bagilah tiga. Berikan dua. Kalau pelajar nak bagi tiga, boleh letak tiga di bawah ni. Kita ambil contohnya, kita katakan undang hukum, kita ambil simple yang kini lah. Hukum kanun Pahang. Tulis penuh lah. Apa lagi? Undang-undang Kedah. Perlu ke kita tulis ayat lengkap? Kena tulis. Undang-undang. Jangan tulis dua. Tak boleh. Mungkin di sini kita tambah hukum kanun Melaka. Tulis tiga pun markah dua je. Okey. Itu yang pertama. Itu kita kena tahu asas. Yang kedua, direct ditanya. Terangkan undang-undang Inggeris. Undang-undang Inggeris di negeri Melayu. Bila sebut terangkan, kalau boleh, kita jawab tu ada fakta huraian. Kalau boleh. Kalau tak ada, kalau sini ada fakta. Kalau ada fakta, saya fakta lah. Biasanya terangkan, jelaskan tu dia ada jawapan fakta huraian. Undang-undang Inggeris saja. Markah 4. Okey, di sini mungkin kita kena buat macam biasalah, kita buatlah ayat lengkap. Undang-undang Inggeris setelah kedatangan British ialah, okey, kita buat ayat biasa je. Undang-undang Inggeris setelah kedatangan British. Ialah, ini tak ada markah. Kita nampak sini. Diperkenalkan di negeri Selat. 1. Dikenali sebagai Charter of Justice. Itu mungkin 2 markah. Ialah diperkenalkan di negeri Selat. Ingat negeri Selat ada 3 tu Singapura, Melaka dan juga Pulau Pinang. Dipanggil. Sini dah dapat 1 markah. Dan okey, besar begini dan kita nampak dikenali sebagai Charter of Justice. Okey, baik. Titik. Ada 2 markah di situ. Negeri Selat dah dapat 1. Charter of Justice 1. Okey, kita sambung lagi. Gunalah penanda wacana. Seterusnya, kata kita nak buat perenggan kedua, boleh? No problem. Seterusnya, nampak? Di mana undang-undang ni dibuat? Charter of Justice ni siapa gubal? Seterusnya, ataupun selain itu, ataupun mana-mana lah ataupun kita kata undang-undang ini juga, ataupun undang-undang, seterusnya undang-undang. Kita cari ringkaskan ini digubal di England. Nama pun Charter of Justice kan. Dapat 3 markah dah. Jadi bila dibuat di England, jadi piagam ini dia sesuai kepada negeri yang terus diperintah oleh British lah. Itu sebab dibuat di negeri Selat. Okey, 3 je pelajar buat. Dapat 3 pun okey lah. Yang lain rujuk pada undang-undang Inggeris tu. Pada pandangan anda, cikgu dah sebut tadi kan kebat, kepentingan kan? Kepentingan undang-undang. Untuk apa? Kalau tak boleh kan kebat kita biasakan kepada ekonomi. Kita ada kebat untuk ekonomi, politik, sosial. Ekonomi apa jadi kalau kita undang-undang? Ekonomi akan mantap.
Maksudnya banyak peluang pekerjaan. Kita akan bagi fakta huraian. Politik akan stabil, di mana kalau kita nampak negara kita akan lebih dihormati. Dah dapat 4 tu Sosial, negara kita akan aman lah. Aman. Dan dia bila aman ni, ekonomi punya. Jadi apa kita nampak? Kepentingannya dengan pengamalan influence kita, dengan pengamalan undang-undang, negara kita akan lebih dihormati, disegani oleh masyarakat luar. Habis kita tu. Ini 2.1. 2.1. Okey. Kita nampak situ kan. Ini Charter of Justice negeri-negeri Selat sebagai pengukuhan. Cikgu dah sebut tadi kan. Kita ada di Pulau Pinang, kita ada di Melaka. Okey, ini cikgu akan buat kemudian. Ini antara yang akan buat insya-Allah pada video-video nantilah. Dan ini juga baik pada hari ini. Nampak kita nak tengok sikit berkaitan dengan nota-nota ini kan. Asas ni. Ini asas kita kita nampak di sini Undang-Undang Negeri Melayu. Raja sebagai pemerintah, rakyat. Ini konsep wadat kita dah belajar kan. Rakyat memberi kesetiaan. Ada hukum kanun Melaka. Tengok balik tadi. Laut Melaka. Yang ini soalan pertama. Bila pergi soalan kedua tadi, nampak Undang-Undang Inggeris, Charter of Justice. Ini kita jawab tadi 1, 2. Ini dapat 2 dia kan. Ini kita dapat 1 kan. Dapat 3 dah. Baik, cikgu nak tunjuk satu soalan daripada modul yang terpilih lah. Okey, kalau kita tengok di sini pelajar, cikgu nak ambil soalan mana ni kot. Okey, kita tengok satu soalan daripada modul Jago. Jago, nama pun Jago. Sedap dia kata, terangkan 2 ciri perkembangan tersebut. Dia nak ciri apa tu? Perkembangan perlembagaan tersebut. Tersebut tu maksudnya ialah ciri tradisional ni. Ini ciri tradisional ni. Jadi kalau kita nampak di sini pelajar, kalau kita nak ambil soalan, kita tengok yang tradisional tadi, kita ambil balik pada konsep wadat tadi. Kita nampak dia sebenarnya dia ada 3 je. Agama Islam, bahasa Melayu dan raja. Baik, kalau kita tengok di sini, kita tengok dia bagi jawapan dan nak 4 ni. Siapa memerintah negara kita? Sultan. Good. Pelajar dapat dah markah tu. Dan kalau kita tengok dalam sistem 4 lipatan, Sultan ni berkuasa mutlak. Dapat 2. Agama Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa liga perangkat. Cukup. Sampai di situ kita faham. Jadi 3 yang kita nak ambil sini. 1, 2, 3. Yang pelajar tak akan hilang markah. 1 ialah raja. 1 agama Islam. Dan 3 ialah berkaitan dengan bahasa. Okey, itu ciri yang dibawa daripada zaman Melaka lagi. Seterusnya, dia kata ciri moden. Moden, nama pun moden. Moden ni hari ni lah. Ciri hari ni. Kalau kita tengok moden, kita bayangkan satu yang kerajaan pula. Pelajar takkan hilang ialah kita mengamalkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi. Okey, baik. Apa yang cikgu kata ada pada di sini? Okey. Pelajar tengok pada set jawapan ni yang diletakkan di tepi. Bagus modul ni. Dia kata apa? Kita memilih pemimpin ni, dapat ni 1 markah. Memilih pemimpin melalui pilihan raya. Itu kita dah dapat 2 markah di situ. 2 daripada 4. Itu baguslah tu. Dan kita nampak kewarganegaraan sama taraf. Yang ini cikgu nampak mungkin pelajar akan hilang sikit lah. Sebab bab ini, kalau kita tak faham tentang yang ini, tak ada jawab. Tapi tak akan hilang kalau demokrasi ni. Demokrasi kita pairkan dengan pilihan raya. Ini konsep pengasingan kuasa. Antara pembahagian kuasa antara kerajaan tempatan dengan kerajaan negeri. Kerajaan negeri. Baik. Itu 2. 3. Jelaskan. Nampak B ni. Cikgu, B ni apa cikgu? Baru 4, baru 8. Ini baru 6. Adakah ini sudah kebat? Belum. Sebab ini soalan A dia buat pecahan saja.
Jelaskan kuasa yang di-Pertuan Agong. Nampak? Ini kita tak nak sentuh lagi lah. Berkaitan dengan soalan C ni. Okey, baik pelajar. Banyak lagi soalan. Ini berkaitan dengan soalan 2 yang kita hari ni. 2 kandungan kerajaan persekutuan. Nampak sini Undang-undang Perak. Okey. Aktif saja untuk hari ni pelajar. Jadi kita tengok balik apa yang kita belajar hari ni. Apa yang kita belajar hari ni pelajar. Tadi kita belajar tentang 2.1 ini. Saya harap pelajar dah memahami tentang apa yang kita nak belajar, tentang sejarah pengubalan undang-undang, dan juga apa yang kita kena fahami tentang kebat. Kebat ni kan 3, dan pelajar akan dilatih dan tentang soalan-soalan ni lah kita nak pergi. Tadi cikgu sentuh sikit tentang ciri tradisional, ciri moden ni. Patut tak nak sentuh, tapi tak apalah. Okey. Nampak sini. Undang-undang bertulis dan juga yang lain-lain lah. Saya harap, cikgu harap dia dapat membantu pelajar untuk lebih memahami sejarah kita ni. Okey. Itu saja. Kita jumpa lagi pada siri yang kedua, yang cikgu akan bincangkan. Tadi cikgu dah sentuh sikit tadi tu, ciri tradisional. Nampak? Cikgu dah sentuh sikit 2.3. Ingat nak buat 2.3 ni, tapi 2.3 cikgu akan sentuh detail nanti. Nampak ni? Kita akan buat soalan ini sahaja. Okey, baik. Nampak? Benda yang sama, cuma cikgu akan sentuh sekali lagi nanti sekadar pengukuhan kepada pelajar. Jumpa lagi